Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita tafsir juzuk yang ke-27, surah yang ke-55, surah Ar-Rahman. Alhamdulillah, kita dah mula muqaddimah dia dan juga tafsir sampai ke ayat 9 dalam CD yang lepas. Kita sambung kali ini bermula ayat yang ke-10. Bermula ayat yang ke-10. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Balik pada ayat kita, ayat yang ke-10. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk lain. Allah kata lil anami. Siapa dia ke al-anam di sini? Iaitulah dalam kitab kita ni kata makhluk-makhluk. Manusia, al-anam bermakna al-ahya, semua benda hak hidup atas dunia nak guna belaka bumi, dan juga khasnya al-anam iaitulah al-bashar, manusia. Tanda maklumat ni para pelajar, kalimah lafaz al-anam hanya pengkaji tafsir kata hanya di sini saja ada. Dalam la yujadu fil Qur'ani, tidak terdapat lafaz al-anam illa fi hadzal mawdi', kecuali di sini, tepat ni. Allahu akbar. Ini dia kata makna dianya makhluk-makhluk al-ahya yang hidup dan juga manusia. Manusia ni termasuk dalam dia lah, kan? Sebab apa? Sebab maqam ayat ini maqamul imtinan. Ayat Allah Ta'ala sebut tentang nikmat-nikmat dia kepada kita. Nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, itu dia panggil maqam al-imtinan. Wal-i'tina' bil bashar, dan juga Allah Ta'ala ambil berat tentang kedudukan manusia. Tentang kedudukan manusia. Huwallazi khalaqalakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala ciptakan untuk kita semua ada atas bumi ni, dia manusia belaka. Manusia tak. Kalau ada binatang-binatang pun, lembu, kerbau, kambing, untuk manusia makan pun juga. Manusia naik atas belakang dia, macam-macam. Allahu akbar. Kemudian Allah sebut lagi ayat yang ke-11. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam.
terdapat padanya. Pada mana? Di atas bumi. Terdapat di atas bumi berbagai-bagai jenis fakihatun. Tanda pelajar. Al-fakihah dengan makna buah-buahan. Fakihah ataupun dia jawab fawakih. Fawakih ni iaitulah buah-buahan yang tumbuh boleh dimakan begitu saja. Tak payah memasak. Itu dipanggil buah-buahan. Seperti tufah, bertukal, limau, moz, pisang. Jadi boleh berlaku kita bismillah makan. Itu dipanggil fawakih ataupun fakihah. Allah Ta'ala sebut di sini buah-buahan. Tapi jarang orang hidup dengan buah-buahan. Buah-buahan ni dia panggil makanan tafakkuhan. Tafakkuhan wa talazzuzan. Seronok, sedap makan. Tapi kalau kata nak menjadikan dia tu mengenyangkan, tahan lama tidak. Bagi kita lah. Tapi ada sebahagian buah-buahan ni jadi makan yang mengenyangkan. Ana tengok sebahagian daripada sahabat kita daripada Afrika. Budak Afrika ni waktu belajar duduk di Sakan Jamiah, duduk di hostel universiti, tengok dia duduk masak pisang. Kata tempat aku pisang ni orang makan gini ya. Ataupun buat apa ni, sirah goreng. Oh, dia kata pisang bagi dia macam nasi kita. Masya Allah. Ada jugalah. Yang penting, tapi kebanyakan manusianya buah-buahan ni dia panggil tu'kalu tafakkuhan wa talazzuzan. Suka-suka sedap-sedap, kemudian mari makan ni hok mengenyangkan bagi orang Arab. Allah kala sebut apa? Wan nakhlu zatul akmam, dan pohon kurma, pokok tamar. An-nakhlu tu pokok tamar ataupun pokok kurma, kita panggil kurma, buah tamar boleh berlaku. Kalau di Malaysia an-nakhil pokok kelapa sawit. Pokok kelapa sawit ada. Tapi maksud ayat ni bukan kelapa sawit. Kelapa sawit ni baru je. Maksud dia ni pokok kurma, pokok tamar. Zatul akmam, yang ada kelopok-kelopok mayang, kan? Keropok mayang. An-nakhlu dia kata minal fakihah. Dia ni termasuk dalam buah. Buah tapi sayyidatul fawakih. Ketua bagi buah-buahan. Sebab apa? Sebab buah tamar ni mengenyangkan, boleh disimpan. Zatul akmam isyarat kepada cantik dia tu, tapi dia menjadi bekas mayang. Orang panggil mayang ni macam bekas hok naiknya, dia panggil tal'u. Orang panggil apa ni? Nak keluar buah dia tu. Tal. Mufrad dia al-akmam, jamak dia kim. Kim bikasril kaf, jamak dia akmam. Maknanya ada pokok tamar yang ada kelopok-kelopok mayang. Kelopok mayang. Ini cerita dia. Jadi pokok tamar ni Allah Ta'ala bayang gambar dia comel. Mayang dia tu keluar cantik. Ada satu kisah. Kisah ini dicerita oleh Ibnu Al-Muqri dalam kitab Mu'jam dia, daripada Asy-Sya'bi, menceritakan bahawa Kaisar ni Raja Rom. Raja Rom tulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata utusan dia yang mari jumpa Umar beritahu kepada dia bahawa di sana, di tempat kamu tu ada pokok. Pokok ni semua batang isi kandungan dia tu bermanfaat belaka. Boy. Mula-mula dia keluar pokok ni, dia keluar seperti telinga dongki. Ni mayang tadilah, keluar. Summa tashaqqaqa, dia terbelah, keluar seperti lu'lu', macam orang panggil lu'lu' ni mutiara, comel. Kemudian dia hijau,
Dia akan jadi seperti zamrud, yang hijau. Kemudian dia merah seperti yakut, macam permata yakut, zamrud, yakut. Kemudian masak, maka jadilah buah yang cantik, yang menarik, kemudian dimakan. Lepas pada tu dia kering, lepas dia kering boleh disimpan untuk kita makan di kampung, boleh bawa perjalanan bekalan musafir. Dia kata kalau benarlah apa yang dilaporkan oleh wakil aku ni, maka ini aku tak nampak pokok ini kecuali syajaril jannah, pokok syurga, dia kata. Kaisar kata ke Sayyidina Umar. Fakataba ilaihi Umar, Sayyidina Umar apa tulis? Balah surat. Min Abdillahi Umar Amir al-Mu'minin ila Kaisar Malikur Rum. Dia kata inna rusulaka qad sadaqatka. Utusan awak yang datang balik tu betul. Dia cerita pada kamu pokok yang ada di kampung kita ni. Dengar ni. Umar tak bincang tentang sedekah. Pokok pertama di kampung kami ni ada berapa jenis? Berapa kategori ada? Umar mengambil dakwah yang besar. Dengar ni. Pendakwah-pendakwah jangan duduk main benda tawafih, benda remeh-temeh. Kita ambil agenda besar, menyampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam. Umar kata apa? Betul. Pokok aku ni memang banyak di kawasan aku ni. Allati ambataha Allahu ala Maryam. Pokok inilah Allah Ta'ala tumbuh untuk Sayyidah Maryam ketika dia melahirkan Nabi Isa. Ingat ke tidak? Kan Maryam tu lahir, lepas tu wahauzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Allah suruh Maryam tepuk pokok. Pak tepuk, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kan gugurlah buah-buah rutab, tamar yang separuh masak yang sangat sedap. Kata di Nabi Isa, ya Kaisar, fattaqillah. Hei Kaisar, mutakutlah pada Allah SWT. Wala tattakhiz Isa ilahan min dunillah. Mu jangan jadi Isa tu Tuhan lain daripada Allah. Dia tulis ayat Quran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Isa ni macam Adam. Allah Ta'ala jadikan dia daripada tanah, kemudian Tuhan kata kun fayakun. Jadi orang. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu mari daripada Allah. Janganlah kamu jadi orang yang ragu. Masya Allah. Cerita ini juga dikeluar oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia dan juga As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Wallahu alam. Maknanya para pendakwah kena ambil pendekatan menyampaikan. Kata orang biar tahu jangan keliru. Istilah orang muda sekarang. Biar tahu jangan keliru. Maknanya Sayyidina Umar tak sibuk-sibuk duk. Ya betul. Tempat kami ni ada, pokok ni ada, berapa jenis dia ada. Tempat yang paling subur sekali di Aliyah Madinah contohnya, berapa tan tu anak kami lah kecil. Banyak mana kita makan ketandas. Akhirnya Sayyidina Umar ambil pendekatan pokok inilah yang Allah Ta'ala tumbuhkan untuk Sayyidah Maryam ketika melahirkan Isa. Mana Isa ni lahir daripada Maryam, bukannya anak Tuhan seperti yang kamu sangka. Ini peluang berdakwah mesti disampaikan. Kita ni kadang-kadang duduk main jumpa orang bukan non-Muslim, peluang sudah terbuka, tapi duduk cakap benda-benda yang tawafih, benda kecil. Lah, itu bukan. Orang Islam mesti uluwil himmah. Orang Islam mempunyai jiwa yang tinggi. Dia panggil an-nafsu tawaqah. Mempunyai nafsu yang sentiasa nak kepada ketinggian awali al-umur. Benda-benda yang besar-besar dan mempunyai semangat yang tinggi. Allahu Akbar. Semalam mana cerita tentang bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah rahimahullah ta'ala. Umar Abdul Aziz ni kaya dia. Masa dia jadi gubernur hebat. Kemudian bila dia jadi khalifah,
tukar wajah daripada seorang yang mewah telah bertukar menjadi seorang yang zuhud, tak mau lagi ke dunia. Orang kita tanya, ya Umar, kamu dulu mewah hidup, sekarang ni zuhud, tinggal ada dunia ni. Kenapa? Waktu kamu kemuncak atas dunia, jadi khalifah, turun taraf kehidupan. Lesh. Dengar ni tuan-tuan. Ini dia panggil al-himmatul aliyah, orang punya jiwa yang tinggi. Umar kata, waktu dulu aku muda, aku duk ingat nak ke benda ni. Waktu bila aku mari comel jadi pemuda, aku duk mikir nak ke anak khalifah ni, dapat. Aku fikir nak jawatan, aku dapat. Nak jadi gubernur, dapat. Kemudian daripada jadi gubernur, aku bermimpi, berfikir nak jadi khalifah. Mana khalifah ni jawatan yang paling tinggi sekali di saat dalam dunia ketika itu. Khalifah ni macam kita kak, orang panggil Perdana Menteri, Presiden, yang di Pertuan Agong contohnya. Dia kata sekarang ni aku sudah sampai, semua hak nafsu aku nak dapat. Maka sekarang ni aku berfikir, aku nak yang lebih tinggi daripada ini, iaitulah an-nafsu tawaqatu ilal jannah, aku nak syurga. Bila aku nak syurga, aku terpaksa kena meninggalkan dunia. Bukan tinggal dunia mati. Terpaksa meninggalkan dunia, maknanya aku tepikan kemewahan dunia untuk bekal ke akhirat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini agenda besar dalam hidup kita manusia, mesti sedemikian. Baiklah para jemaah sekalian, al-akmam isyarat juga kepada manfaatnya segala benda yang ada atas batang tamar tu, sebatang pokok tamar tu manfaat belaka. Masya Allah. Dan menunjukkan bahawa al-akmam, pokok yang ada mayam ini, dia hanya pokok tamar ini, dia hanya berbuah sekali setahun. Dia kata tatlu'u kulla sanah marratan. Mayam dia tu akan keluar setahun sekali. Dan cukup 1 tahun sekali dia keluar, menjadi qut, menjadi makanan kepada orang tua dia setahun. Masya Allah, Tabarakallah. Setakat yang nak duduk berkawan dengan orang-orang Arab, ana tanya, Syekh, pokok tamar ni banyak mana boleh? Sebatang-sebatang pokok ni. Sebatang pokok ni, berapa timbangan buah dia dapat? Dia kata ada pokok yang dia punya buah dia sampai setengah tan. Kata, kalau kita pokok belakang rumah kita tanam 100 pokok tamar, 1 pokok setengah tan, kena ajuah pula gak pada. Maka tak habis kata orang. Itu berkatnya Allah Ta'ala beri kepada pokok an-nakhlu zatul akmam, pokok tamar yang mempunyai kelompok-kelompok mayang. Masya Allah. Baik, kita pergi kepada kategori yang kedua, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Wal habbu, al-hab jenis bijirin kata orang. Bijirin ni kathirul asnaf, banyak jenis dia. Bijirin banyak jenis. Seperti ruz, padi, beras, syair, bali, hintah, gandum. Banyak. Kalau pak kita ni ada lagi benda-benda lain. Ya. Wa ghairaha mimma yuddakharu, jenis yang boleh disimpan dan menjadi makanan pada manusia abral usur, sepanjang masa, sepanjang tempoh dunia ini, dan juga di mana benua pun ada makanan. Kita benua kita ni nasi, alhamdulillah, roti menjadi yang kedua. Kita pergi negeri lain pula, roti gandum yang utama, nasi yang kedua. Masya Allah, Tabarakallah. Ada je Allah Ta'ala bagi makanan-makanan itu dibahagi-bahagikan kepada hamba-hamba dia, dunia atas dunia ni orang makan. Maknanya tadi kita kata fawakih, an-nakhlu, fawakih itu buah-buahan, an-nakhlu daripada buahan, tapi dia ada satu kategori khas. Sebab tu dalam bab zakat, buah tamar ni satu jenis yang kena zakat. Dalam bab muamalah, dalam bab riba, Nabi sebut at-tamru bit-tamri. Kan?
wal apa ni al-habbu bil hab, mana buah tama, gandum asy-syairu bis syair, maaf, gandum dengan gandum, bali dengan bali. Ini dia panggil buah tama satu kategori buah yang boleh disimpan. Gandum, bali, semua ni dia panggil makannya qut, yang boleh mengenyangkan. Begitulah keadaannya. Allahu Akbar. Itu dia panggil kategori amwal ar-ribawi, harta-harta riba. Wal asfi al-awad allati tukawwinu asjar al-hubub. Al-asfi, tengok Tuhan kata apa? Wal habbu, demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami. Zul asfi, yang ada jerami serta daun. Ingat kita? Buah tama zul akmam, ada mayang. Hab, biji-bijian, biji ring, dia ada. Zul asfi, ada jerami serta daun. Allahu Akbar. Menariknya kita, dia kata zul asfi, jerami, tangkai yang ada daun-daun dia, kemudian dia ambil. Maka biji-biji itu jadi makanan manusia, jerami dia tu tibnan jadi makanan hayawan. Boleh belaka dia. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Makananmu dan juga ternakan kamu. Kita bagi dua lah. Padi kita buat, gandum kita tanam, biji kita ambil, jerami beri ke unta. Allahu Akbar, beri ke lembu makan. Wal mata'al madi laisa khabil insan. Jadi mata'an lakum ini menjadi nikmat kepada kita dan juga kepada hayawan ternakan kita, hayawan-hayawan yang duk membantu kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ke berapa? Buah-buahan, tamar, biji-bijiran. Yang keempat, tulis warraihan, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Bunga yang harum. Ar-raihan ma'ruf wa wal wardu zur raihatut tayyibah. Bunga yang mempunyai bau yang sedap, bau yang apa ni? Yang wangi, harum. Nama dia raihan. Raihan maknanya bau bunga-bungaan yang harum. Banyak jenis lah dia tu. Ada warna merah, kuning, ada putih, ada merah. Jadi suka kita tu. Yamtanu ta'ala 'ala nas bi hadzal syajar ladzi la yu'kal. Hak ni bukan untuk perut. Hak ni untuk ruh, untuk jiwa kita. Jiwa kita ni suka tengok. Comelnya bunga, sedapnya bau. Allahu Akbar. Maka cukuplah. Manusia ni dia ada dua. Dia nak makanan yang mengenyangkan dia. Dia nak buah-buahan yang seronok kita makan, sedap, kan? Orang Arabnya dia panggil ketua Sayyidatul Fawakih, tamar. Orang Malaysia mengatakan bahawa king pada makanan itu apa? Durian. Kita kata durian ni banyak masalah, dia tidak mengenyangkan seperti buah tamar. Dan yang kedua, dia ada masalah banyak dengan bau busuk dia. Sedap tapi busuk. Kalau makan banyak, naik darah. Macam-macam cerita. Buah tamar mengenyangkan, tak bau. Itu kelebihan masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala sebut bijirin dan bauan. Itu dia panggil mutatallabatul hayah, keperluan hidup manusia. Kita ni suka bau sedap. Sebab itu dikatakan orang yang beli minyak wangi sampai 1000 sebotol tidak membazir. 1000 sebotol tak membazir. Bagi orang kaya. Bagi kita 5 botol RM3, RM5 3 botol. Masing-masing ada, tapi bau macam-macam. Beli hak RM5 3 botol ni kak. Masa letak cerik, bau lagi. Duduk sekejap, tukar. Daripada bau sedap pergi bau habis dah wangi dia tu. Orang duduk dekat kita berpenipal lah. Baik. Habis. Kategori apa? Kategori makanan dan bauan. Maka Allah Ta'ala tutup nikmat yang disebut ini dengan ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun.
tukadziban. Maka yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia, dengan jin? Allah tanya di sini. Tanda para pelajar sekalian, tulis. Hadhil kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulangi dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 marratan, 31 kali. Ingat, berapa kali? 31. Kena ingat siapa bila-bila baca surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala ungkit fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan. Rabbikuma. Allah Ta'ala sebut Rabbikuma di sini maknanya kamu berdua. Siapa dia kamu berdua itu? Maka di sini para ulama mengatakan yaitulah jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma musanna. Maknanya majoriti ulama mengatakan jin dan manusia. Hei, jin dan manusia. Nikmat mana yang Tuhan kamu yang kamu dustai? Mana? Jarang Allah Ta'ala sebut jin dengan manusia. Yang disebutnya manusia, jin itu ikut manusia. Tapi dalam surah ini Allah Ta'ala ulang 31 kali, Rabbikuma, Tuhan kamu berdua. Siapa dua? Jin dan manusia. Ada juga kamu berdua di sini khitab kepada siapa? Laki-laki dengan perempuan, orang mukmin dengan orang kafir. Was-sahih qaulul jumhur. Yang sahihnya tafsir jumhur, kamu dua di sini jin dan manusia. Masya-Allah. Allahu Akbar. Sebab ni lepas ni dia sebut ya ma'syaral jinni wal ins. Ada lagi. Makanya ayat itu khitab pada dua kategori makhluk. Baik. Ada satu kisah. Tanda kisah ni. Satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu para sahabat, dia baca surah Ar-Rahman. Min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Nabi baca. Siapa di ayat ini? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 31 kali ulang, sakatu, sahabat diam, tak kata apa. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Aku dah baca surah ini kepada jin pada malam pertemuan aku dengan jin. Dia panggil Lailatul Jin. Nabi kita jumpa dengan jin, pergi ceramah ke jin. Tazkirah ke jin. Kata Nabi, aku baca surah ini kepada jin, fakanu ahsana mardudan minkum. Jin lebih baik menjawab daripada kamu. Puak musnya jin jawab. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi. Setiap kali aku baca ayat ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah hei jin dengan manusia yang kamu dustakan? Jin jawab, qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada mana-mana nikmat engkau ya Rabbi yang kami dustakan, maka bagimulah segala kepujian. Patutnya kita jawab juga bila kita kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Tuhan kamu yang kamu jin manusia kamu dustakan? Kita kata la syai', tak ada nikmat yang kami dustakan. Kena jawab. Nabi puji jin sebab jin menjawab. Kita manusia senyak kote, Kelantan kata. Tak kata gapo. Rupanya tak faham. Dah. Jadi kita kena, kalau boleh kita jawab la syai' ya rabbana min ni'amika nukazib. Tidak ada jin jawab la bi syai'in min ni'amika rabbana nukazib falakal hamdu. Dia kata 31 kali lambat nak habis surah ni. Aku apa kita jawab kali yang pertama. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi, Ibnu Abi Dunya fi Syukri, wa Abu Syekh fil Azamah, wal Hakim wal Baihaqi bin Syu'abil Iman min hadis Jabir. Cuma ulama-ulama hadis berbincang di sini tentang sanad hadis ini kuat atau tak kuat. Ada yang mengatakan lemah,
Ada yang mengatakan boleh naik kepada hasan li syawahidihi, lemah tapi dia campur-campur naik daripada dengan darajat hasan. Cerita jin menjampu apa yang Nabi kita baca, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tandalah. Ana tak akan ulang lagi lah. 30 kali lagi ni kita baca je, kita terjemah saja, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Ini ayat yang ke-14 menunjukkan bahawa maksud rabbikuma di situ iaitulah jin dengan manusia. Dan berdalilkan tengok cerita-cerita yang selepasnya. Tengok ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia, lembaga Adam. Mana asal tuk kita tu, tuk ada kita dari tanah liat, kering seperti tembikar. Salsal kal fakhar. Salsalnya apa dia? Tanah liat. Salsal kal fakhar. Dia kata as-salsal ni tin al-yabis. Tanah kering. Manakala kita geser dia bunyi bunyi gitu. Itu dia panggil salsal. Orang Arab ni dia suka namakan benda dengan bunyi salsal, kan? Salsal fa yusamma tinan wa yusamma salsalan wa yusamma turab. Sekali dia sebut manusia ni min tin, daripada tanah. Dalam ayat ni salsal, tanah liat yang kering, wa yusamma turab juga tanah. Itu manusianya mari daripada tanah. Kal fakhar, seperti tanah yang dibakar. Orang panggil tembikar tu, kan? Masya-Allah. Ataupun dia panggil khazaf. Bahasa Arab juga tu. Tanah yang diciptakan Adam. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang. Al-marij al-lahabus safi. Ini lidah api, mana api atas tu. Fahuwa makhlukun min nar. Jin diciptakan daripada api. Manusia dari tanah. Mana kuat api dengan tanah? Ni orang duduk bahar. Mana kuat api dengan tanah? Api kata, aku boleh membakar kamu. Tanah kata, tak saya buat api. Kalau tanah mari bom atas api, mampu api, padam api. Aku kuat lagi. Kita manusia mesti kita kata tanah lebih hebat. Jin kata tak, dia lebih hebat. Pasal itulah orang-orang yang duk bomo bak jin ni, dia kata jin tak kuat, kita lebih kuat. Masya-Allah. Siapa dia kuat? Orang yang takut Allah Taala, ini orang paling kuat. Manusia ni ada derhaka. Jin ada penderhaka. Yang tak derhaka malaikat aqwa, sebab dia tidak ada derhaka kepada Allah Azza wa Jalla selama-lama. Masya-Allah. Kita dah bicara dalam siri-siri lepas tentang kejadian manusia, kejadian Nabi Adam. 3 komponen dalam dunia ni, manusia, malaikat, jin. Tengok dalam surah yang lepas. Ayat yang ke-17. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dan dialah Tuhan, Allah lah Tuhan yang mentadbirkan 2 timur dan Tuhan yang mentadbirkan 2 barat. Mana? 2 timur, yakni tempat-tempat terbit matahari pada musim panas dan musim sejuk. Dan 2 barat pula iaitulah tempat terbenamnya matahari dan bulan pada matahari pada musim sejuk dan musim panas. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. 2. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai' min ni'mati rabbina min ni'ami rabbina nukadzib. Tak ada. Jawab. Takkan jin baik pada kita? Nabi kata jin lebih baik padamu. Sebab jin jawab, kita senyap. Allahu akbar. Ayat 19.
marajal bahraini yaltaqiyan. Allah biarkan air dua laut, laut yang masin dan laut yang tawar. Ada katanya dua kategori air, iaitulah air laut dengan air sungai. Ada kata dua laut, laut daripada benua ni bertemu dengan benua ni, dia tak bercampur. Masya Allah. Sedang kedua-duanya pula bertemu, dia bertemu dua lautan, dua sungai, kuala sungai bertemu dengan laut, ataupun dua benua yang bertemu dengan dua laut, apa jadi? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua-duanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Masya Allah. Dua laut ni dia tak belaga, dia tak pergi, tak capur, nampak sekat air. Ana suka kalau di Kota Baru ni dia panggil Kuala Besar. Bila kita naik kapal terbang di airport Kota Baru, naik tu kita tengok bawah, Masya Allah, nampak air sungai mari daripada Sungai Kelantan ni, dah dengan air laut Cina Selatan, tak capur. Orang tunjuklah ni berapa benua laut yang ada di dunia ni, orang pergi cari. Tengok dalam video ada, cek video ada, nampak dua lautan. Hak ni warna biru, hak ni warna hijau gitu. Masya Allah, tabarakallah. Panjanglah cerita dia, tuan-tuan tengoklah dalam video. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita kata la syai'. Tidak ada di antara nikmat yang kami dustakan ya Rabb. Allahu Akbar. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Dari kedua-dua laut itu pula keluar mutiara dan marjan. Mutiara, koral. Marjan, comel belakang tu. Dah. Keluar daripada dua laut ataupun daripada satu jenis laut. Dua laut ataupun mana jenis laut, yang pentingnya keluar daripada laut yang masin, lu'lu', koral, dan ada juga kata daripada laut air sungai pun ada juga. Gilah kaji, pokok pengkaji benda ni banyak. Kita tengok setengah-setengah tempat, Masya Allah. Dan kalau kita pergi di negeri-negeri tertentu, contohnya kita pergi ke Sabah ke mana, dia kan jual mutiara, banyak pula tu. Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan. Setiap negeri tu ada. Buat kita kawasan ni duk jual buah getah. Orang lain jual mutiara. Menarik. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat yang ke-24. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Dan dialah Allah Ta'ala lah yang menguasai jariyat, al-jawar jam'u jariyah, iaitulah kapal-kapal, bahtera-bahtera yang berlayar di laut. Al-munsha'at yang terkembang tinggi layarnya seperti gunung kanan. Layar dia tinggi sebab dia nak suruh angin tolak pergi sana sini. Masya Allah, tabarakallah. Walau sekarang ni tidak ada layar, kita ada copor asap pula, ada enjin. Masya Allah, tabarakallah. Macam bukit dia punya besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Semua benda binasa. Binasa itu bukan sekaligus, ada tempoh dia lah. Kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekalnya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang kekalnya Allah, yang kekalnya makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kekal. Surga tak akan rusak,
Jangan duduk main lah. Setengah orang ni dia guna ayat ni kullu man 'alaiha fan, termasuk syurga dengan neraka akan hilang juga. Sedangkan Allah Taala sebut khalidina fiha. Nah, sama juga bila kita cakap tentang lafaz kullu. Kullu tu maknanya semua benda. Dia kata ada juga tu. Tak rusak ni kita kata belum sampai masa dia. Cakap mengikut tajuk lah. Kullu dalam masalah apa? Ni tidak. Kullu ni nak pergi pasal lain, tak kena tempat. Kita bahas dalam tempat dia nanti. Kullu kan. Allahu akbar. Nabi kata kullu fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Setiap jantung yang berdenyut tu pahala kalau kita bantu dia. Termasuklah hayawan-hayawan walaupun anjing kan. Allah Subhanahu wa taala Zul Jalali wal Ikram, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat yang Tuhan kamu nak dustakan? Kita kata la syai'a rabbi, tidak ada. Kita akur semua nikmat Allah SWT, kita syukur. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Sekalian makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang makhluk yang ada di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya tiap-tiap masa di dalam Allah Ta'ala dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluknya. Semua pentadbiran ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Manusia ni tolong laksana apa yang dia mampu kan. Allahu Akbar. Maka kita kena ingat bahawa kita dengan Allah SWT ni sentiasa berhajat kepada Allah SWT. Karena itu Sayyidina Umar kata, inilah ahmilu hammal ijabah, aku tak mikir Allah Ta'ala kabul tak kabul doa aku, lakin ahmilu hammad doa, ya aku fikirnya aku boleh berdoa ke tidak. Bila Allah Ta'ala ilham ke aku doa, maknanya ijabah, mustajab doa tu ada insya-Allah. Semua yang ada di langit, malaikat ke, apa dia makhluk lain yang ada atas bumi, semuanya minta dengan Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang kafir. Orang kafir ni bila dia terdesak, dia doa kepada Allah Ta'ala kan. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kita kata la syai'a ya Rabbana, tidak ada mana-mana nikmat yang kami dustakan. Tamatlah kita 30 ayat. InsyaAllah kita akan sambung siri akan datang bermula ayat 30. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita dapat memahami Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, hari ini dia panggil hari terakhir bulan Zulhijjah. Maka orang duk tanya tentang nak baca doa ni akhir tahun, awal tahun, warid ke tidak? Kita kata tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya Nabi kita ajar doa bila tengok anak bulan. Ahilla alaina ya bil yumni wal iman, itu ada. Ada kau tunggu dekat maghrib, bila masuk azan maghrib doa pula. Siapa dia doa tahu ni dia tak akan mati, itu semua kaifiat tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata nak jamin mati ke hidup ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan perkara itu tidak ada autentik, tidak ada autoriti. Nak berdoa kita doa. Nak muhasabah diri kita di akhir tahun dipersilakan, tapi nak sandarkan amal ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menjadi satu agenda siapa dia baca doa ni tak mati tahun ni, kita kata lah. Jangan mandai-mandai kita dalam beragama, sebab agama ini mari daripada wahyu, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tidak ada sunnah, maka tidak ada keperluan untuk kita lakukan. Kalau tuan-tuan para jemaah nak berdoa, kita kata dipersilakan doa. Doa biasa ya. Doa kita nak hidup, kita nak, tapi jangan sandarkan Nabi, jangan hidup main tunggu maghrib, lepas maghrib. Padahal kalau kita ambillah peluang-peluang yang besar, dan bila mari bulan Muharram, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katalah doa puasa selepas daripada bulan Ramadan yang afdal iaitu Syahrullahil Muharram. Kita akan berpuasa pada bulan Muharram. Jadi kalau kita nak puasa pada hari Khamis,
pada hari Isnin dalam bulan Muharram atau hari-hari lain dipersilakan. Lebih-lebih lagi jangan lupa kita puasa pada hari Ashura. Ni dah ni. Orang nak puasa hari Ashura, sudah ada kawan-kawan kita duk bagi kad jemputan nikah anak. Kenapa sampai begini sekali? Kita tahu hari-hari yang patut kita berpuasa, kita pergi buat kenduri pula dah. Apa benda kita ni? Tak tahu gapo atas dunia ni hidup. Hak tahunya nak blokir hari jadi, tak tahunya hari Kristian, hari raya Cina, hari belah kelapa depa Bali, tapi hari kebesaran saya tak tahu. Kita kata betapa jauhnya kita daripada Allah Azza wa Jalla sehingga begini kita tidak faham. Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, di antaranya kita disyariatkan berpuasa pada hari Ashura, tiba-tiba kita langgar SOP, langgar PKP, pergi buat kenduri pula. Kenapa? Oh, dia kata sunat ya ustaz. Memang sunat. Kalau wajib dosa pula kita ni. Kita tak kata berdosa, tapi kita kata kita tidak membesarkan syiar agama Allah, kita tidak utamakan ibadat-ibadat yang disyariatkan. Tapi kalau puasa lain nak pula, hak puasa betul-betul disyariatkan, kita lupa. Baik para jemaah sekalian, kita buat yang sunnah, tinggalkan yang bid'ah. Semoga kita selamat di dunia dan aman di akhirat nanti insya-Allah. Sekian, subhanakallah hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.